Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kali ini saya akan membagikan bagaimana cara perkenalan dalam bahasa Prancis. Dan perkenalan kali ini ada 4, ada 5. Yang pertama menanyakan dan menyatakan nama, lalu ada menyatakan dan menanyakan alamat, menyatakan dan menanyakan usia, menyatakan dan menanyakan kewarganegaraan atau nationality, dan juga menyatakan dan menanyakan profesi atau profession. Langsung saja kita mulai untuk yang pertama, yaitu untuk menanyakan nama. Dalam bahasa Prancis, yang perlu kalian perhatikan, untuk tindak tutur ini dibagi menjadi 2, untuk situasi formal dan informal. Formal digunakan seperti pada saat kita meeting atau berbicara dengan orang yang lebih tua, orang yang kita hormati. Sedangkan informal digunakan ketika kita berkomunikasi dengan teman sebaya. Dan untuk menanyakan nama secara formal, itu vous vous appelez comment? Vous vous appelez comment? Sedangkan yang informal itu tu t'appelles comment atau comment t'appelles-tu? Lalu untuk menyatakan nama, je m'appelle. Par exemple, contohnya, je m'appelle Anna. Dan kalau kalian berkomunikasi, ingin menanyakan informasi yang sama kepada lawan bicara kalian, misalnya ingin menanyakan namanya, tidak perlu kalian ulangi dengan tindak tutur yang tadi sudah disebutkan. Cukup dengan menambahkan kata vous untuk situasi formal dan et toi untuk situasi informal. Par exemple, vous vous appelez comment? Je m'appelle Anna. Et vous? Je m'appelle Cindy. Berikutnya, menyatakan dan menanyakan alamat. Présenter et demander l'adresse. Untuk situasi formal, kalian bisa menggunakan vous habitez où? H atau H dalam bahasa Prancis tidak pernah diucapkan. Jadi setelah kata ganti orang vous, huruf konsonan terakhir ini disambung ke depannya menjadi za. Vous habitez où? Atau bisa juga dibalik, où habitez-vous? Sedangkan yang untuk situasi informal, tu habites où? Tu habites où? Atau où habites-tu? Lalu untuk menyatakan alamat, j'habite à, diikuti dengan nama kota. Par exemple, j'habite à Yogyakarta. Dan yang perlu diingat, untuk menyatakan alamat, kalau Anda ingin menggunakan nama negara, maka preposisi a ini akan berubah. Misalnya, kalian menceritakan bahwa kalian tinggal di Indonesia. Indonesia merupakan negara yang berjenis feminin. Maka artikel a ini diganti dengan preposisi ong. Jadi, j'habite en Indonesia. Nah, nih. Kalau negaranya feminin, itu preposisinya setelah j'habite itu adalah ong. Sedangkan kalau negaranya berjenis maskulin, j'habite au. Par exemple, j'habite au Canada.
Sedangkan kalau negaranya itu plural, seperti Amerika Serikat yang terdiri dari beberapa negara bagian, maka preposisinya berubah menjadi O. AUX ini dibaca O. J'habite aux États-Unis. Nah, ini contoh les pays adalah negara yang berjenis maskulang dan feminan. Yang berbeda dengan bahasa Inggris, dalam bahasa Prancis, kata benda dibedakan menjadi dua. Ada yang berjenis maskulang, ada yang berjenis feminan. Termasuk dalam hal ini kata benda negara. Contoh negara yang berjenis maskulang ada le Brésil, le Canada, le Chili, le Venezuela, le Japon. Sedangkan negara yang berjenis feminan ada l'Espagne, l'Allemagne, l'Argentine, l'Algérie, l'Italie, l'Égypte, la Colombie, la Russie, la Bolivie, la Corée, la France, la Mexique, l'Angleterre, l'Indonésie. Berikutnya, bagaimana cara menyatakan dan menanyakan usia. Untuk situasi formal, kalian bisa menggunakan bentuk pertanyaan Quel âge avez-vous? Quel âge avez-vous? Sedangkan yang informal, Quel âge as-tu? Quel âge as-tu? Untuk menyatakan usia, menggunakan bentuk je, kemudian diikuti usianya, dan ong yang berarti tahun. Contohnya, j'ai 16 ans. J'ai 16 ans. Cara pengucapan usia. Contohnya, saya berusia 15 tahun. 15 dalam bahasa Prancis adalah 15. Nah, di akhir kata 15 ini terdapat konsonan Z. Nah, untuk pengucapan usia dalam bahasa Prancis, kita lihat konsonan terakhirnya. Misalnya dia berakhiran Z, maka dia akan disambung ke belakang menjadi zong. J'ai 15 ans. J'ai 15 ans. Kalau cara pengucapan usia dalam bahasa Perancis. Untuk pengucapan usia dalam bahasa Perancis, kalian harus memperhatikan konsonan terakhir dari huruf tersebut. Misalnya, saya berusia 15 tahun. 15 dalam bahasa Prancis itu 15. Dan kita lihat di huruf terakhir terdapat konsonan Z. Z ini akan dibaca menyambung ke belakang menjadi zong. Jadi saya berusia 15 tahun. J'ai 15 ans. Kalau angka yang huruf konsonan terakhirnya S, X, misalnya 6, 3, sama seperti Z, X, S dan X akan berubah menjadi Z. Jadi misalnya saya berusia 6 tahun, j'ai 6 ans. Berikutnya, cara menyatakan dan menanyakan nasionalite atau kewarganegaraan. Untuk situasi formal, kalian bisa menggunakan bentuk
Quelle est votre nationalité? Quelle est votre nationalité? Sedangkan yang informal, quelle est ta nationalité? Quelle est ta nationalité? Lalu, untuk menyatakan nationalité, menggunakan bentuk je suis, diikuti dengan adjektif nationalité-nya. Lagi-lagi dalam bahasa Prancis, kata sifat seperti kata benda. Ada dua bentuk, ada bentuk feminang, ada bentuk maskulang. Bentuk feminang digunakan apabila yang berbicara itu adalah perempuan. Sedangkan bentuk maskulang digunakan apabila yang berbicara itu laki-laki. Misalnya, saya berkeluarga perempuan, maka kalian mengucapkan je suis indonesienne. Je suis indonesienne. Kalau Anda laki-laki, je suis indonésien. Je suis indonésien. Selain menggunakan bentuk tadi untuk menyatakan dan menanyakan kewarganegaraan, kalian bisa menggunakan bentuk tu es plus adjectif nationalité atau vous êtes plus adjectif nationalité. Tu es digunakan untuk tindak tutur informal, sedangkan vous êtes formal. Contohnya, tu es français? Apakah kamu orang Prancis? Tu es française? Kalau kalian ingin menjawab, ya saya orang Prancis, maka kalian bisa bilang, oui, je suis français. Atau, oui, je suis française, kalau kalian perempuan. Namun, apabila nasionalitas kalian bukan Prancis, maka kalian bisa menjawab, non, je suis italien. Non, je suis italienne. Nah, untuk situasi yang formal, misalnya, vous êtes français, vous êtes française. Oui, je suis français. Oui, je suis française. Non, je suis italien. Non, je suis italienne.